daripada bawah, 7 baris daripada bawah, syarahan daripada Syekh Zakaria. Kitab sirah dan hadis penuh dengan penerangan sifat-sifat agungnya. Agungnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Allah Ta'ala telah anugerahkan sepenuhnya kamalat batini, kamalat batini dan zahiri, yakni kesempurnaan batin dan zahir ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah bahas minggu lepas. Apa yang disebutkan dengan kamalat batini dan kamalat zahiri yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu diimani, tak boleh percaya saja. Percaya saja tidak boleh. Perlu dengan yakin. Yakin bagaimana? Yang mendatangkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin ada 4, kita dah bahas. Pertama ainul yakin, kedua haq, pertama ilmul yakin, kedua ainul yakin, ketiga haqqul yakin, dan keempat kamalul yakin. Baik, kamalat asal perkataan kamal. Kamala, sempurna. Paling sempurna batinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zahir. Baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan 2 bait, yakni rangkap yang bermaksud sekiranya rakan-rakan Zulaikha alaiha salam yang telah terpotong jari jemari mereka dapat menatapi paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati, niscaya mereka akan memotong pula hati sanubari mereka. Memang benar, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut akan cinta para sahabat dan sahabiah radhiyallahu anhum ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah bab ke-8, hikayah para sahabat ataupun hayatus sahabat. Baik, ini penerangan habis berkenaan dengan syarahan hadis yang kelima daripada Syekh Zakaria akan dahulu. Baik, ini kita ambil syarahan kepada syarahan ini. Syarahan kepada syarahan ini. Syarahan yang dibawa oleh Mufti Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik, kata Mufti Ahmad, bagaimana yang digambarkan oleh Maulana Syekh Zakaria akan dahalawi, bahawa orang yang melihat, siapa orang tersebut? Perempuan-perempuan yang melihat Sayyidatina Zulaikha alaihi salam. Baik. Pertama kita gambar dulu macam mana mereka ni boleh terpotong jari mereka. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahawa di diri baginda Nabi Yusuf AS memang Allah datangkan mukjizat yang cantik kepada beliau, kepada baginda Yusuf AS. Bagaimana cantik beliau? Disebutkan di dalam beberapa kitab riwayat, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dengan betul-betul kisah ni. Sayyidina Abu Bakar telah mengutuskan seorang sahabat bernama Sayyidina Hisham radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hisham ni siapa? Beliau adalah wakil kepada Amirul Mukminin pada zaman Sayyidina Abu Bakar untuk bertemu dengan wakil kerajaan Rom pada waktu tersebut. Siapa kerajaan Rom pada zaman tu? Herakles, ataupun kita sebut Hercules. Kalau bahasa Arab Hercules. Dan saya pernah sebut Hercules ni, kalau versi barat, dia gabungan dewa dan manusia. Gabungan dewa dan manusia. Kenapa gabungan dewa dengan manusia, Ustaz? Kerana mereka meyakini bahawa Hercules ini adalah jadian daripada seorang dewa yang turun daripada langit, kemudian bersama dengan seorang perempuan daripada kerabat kerajaan Rom. Maka lahirlah Hercules yang separuh dewa daripada bapanya dan separuh lagi daripada manusia, daripada
keturunan kerajaan Rom. Ini fahaman Barat. Macam mana power dia? Tengok cerita The Rock kan. Cerita apa tu? Hercules lah. Adakah beliau ini mempunyai kelebihan tersebut? Tidak. Hercules diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala di dalam riwayat, hanya beliau ini pakar dalam ilmu falak, kosmologi, ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan astronomi, kaji langit. Hercules dalam riwayat mampu membaca pergerakan bintang yang mengutuskan Rasulullah. Maksudnya tanda pergerakan bintang. Maha hebat Allah. Nabi ini nak diutus, semua benda diberikan gerakan oleh Allah untuk menandakan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini menguatkan riwayat Al-Imam Daibai di dalam Maulid Ad-Daibai. Kalau kita baca sebelum ni, kita pernah riwayatkan sewaktu berita Rasulullah hendak dilahirkan, maka turun berapa malaikat di muka bumi. Azan dulu. Teruskan. Masih mau. Kalau ikut riwayat tersebut, sewaktu diturunkan berita daripada Allah Ta'ala dibawa oleh malaikat. Satu riwayat kita baca satu malaikat, tapi yang banyak riwayat membawa berita tersebut adalah Jibril AS. Dan turun pada waktu itu, antara orang yang mampu melihat kelebihan tersebut adalah Hercules. Hercules melihat gerakan-gerakan, kalau kita kata titik bintang lah, buruj, bergerak di langit, menandakan gerakan tersebut adalah gerakan yang belum pernah berlaku sebelumnya. Maka kata Hercules bahawa telah diutuskan Nabi yang pernah disebut oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Baik, macam mana Hercules boleh tahu utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam riwayat, dan kita masyhur riwayat ini, Hercules mempunyai gambar-gambar yang ada gambarnya di situ, gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut dalam riwayat gambar-gambar tersebut dimiliki oleh Hercules. Kalau dalam kajian kami 14, 13 itu yang disebut, tapi sebahagian mengatakan 25 gambar, mengisyarat kepada siapa? Gambar-gambar Nabi-Nabi terdahulu. Ada tak riwayat ini? Ada. Ada. Apa yang berlaku sekarang pun, peperangan di Palestin dan juga Israel, itu juga kerana keimanan mereka kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tak nak cerita tu panjang bab itu. Sayyidina Hisham sewaktu dimeriwayatkan kisah ini kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, disebut oleh Sayyidina Hisham, aku melihat satu gambar yang mana keluar daripada gambar tersebut cahaya. Gambar tu keluar cahaya. Zaman tu tak ada Kodak, tak ada iPhone 10. Sekarang 15 ustaz, 15. Apa lagi tak tahulah jenama sekarang, Canon lah apalah. Lebih canggih daripada itu bagaimana keluar cahaya daripada gambar tersebut. Ini disebut dalam riwayat. Siapalah yang gambarkan gambar tu Okey, riwayat itu kita akan syarahkan pada hadis yang akan datang. Jangan risau, kita akan syarahkan bab itu. Siapa yang datangkan kepada Hercules, bagaimana gambar itu disimpan, dan macam mana Hercules boleh tahu bahawa Nabi ini adalah Nabi utusan akhir, dan bagaimana perbandingannya dengan para Nabi-Nabi yang terdahulu. Cuma yang kita nak bawakan riwayatnya di sini, apa dia? Nabi Yusuf disebut oleh Sayyidina Hisham kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sampai riwayatnya kepada kita, gambar Nabi Yusuf bercahaya. Itu gambar beliau. Bagaimanakah rupa beliau? Kalau gambar cahaya, dah orang tak tahu lah. Maka kata guru kami sewaktu mensyarahkan kisah ini, ia ketika dilalukan Nabi Yusuf AS, macam mana keadaan yang disebutkan dalam riwayat ini? Zulaikha kerana terpanah dengan mukjizat yang diadakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf, maka terpanah dia. Terpanah kerana apa?
melihat cahaya tersebut, bukan zahir. Kita ni tengok hidung, mancung tak mancung, baru kita oi mancung, oi mata bulat. Bukan. Orang yang melihat Nabi Yusuf kerana melihat nurnya, sebab tu mampu terpana ketika itu. Dan para ulama menyebut terpananya mereka bagaimana dibekalkan oleh Zulaikha dengan memegang setiap daripada mereka pisau-pisau. Dan di tangan mereka dalam riwayat kata limau, riwayat kata bawang dan buah-buahan. Yang kuat disebut adalah limau. Maka dipotong ketika itu sambil memotong, sambil melihat Nabi Yusuf AS yang dilalukan tanpa pengetahuan mereka. Maka kerana melihat nur tersebut, barulah terpotong jari mereka. Bukan semata-mata handsome Nabi Yusuf, bukan, kerana cahaya yang keluar daripada wajah Nabi Yusuf AS. Satu riwayat. Kata Syekh Zakaria, orang yang sama ini kalau melihat Rasulullah, mereka tak potong jari, mereka akan potong hati-hati. Kenapa? Kerana cahaya yang dipinjamkan kepada Nabi Yusuf hanya diperlihatkan pada wajahnya sahaja, pada wajahnya sahaja. Akan tapi pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keseluruhan anggotanya bercahaya. Maka kalau Nabi lalu, maka cahayanya lebih terang daripada Nabi Yusuf AS. Lepas ni kita akan bawa satu riwayat daripada Syekh Sa'ad Al-Umari rahimahullahu ta'ala, yang mana Nabi kalau berjalan, Nabi senyum, dinding akan bercahaya kerana senyumnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang senyum macam tu? Tak ada Kita kena pakai spotlight dulu baru nampak muka kita. Baginda tidak. Maka disebut di dalam riwayat ini, kata Mufti Ahmad, kecantikan Nabi Yusuf AS terserlah dengan sepenuhnya berbanding dengan kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ianya tidak diselahkan oleh Allah Taala dengan sepenuhnya. Okey, pada diri Nabi Yusuf mukjizat nur tersebut dipamerkan, kerana itu mukjizatnya Nabi Yusuf. Akan tapi pada baginda Nabi tidak dipamerkan seluruh cahayanya. Maksudnya cahayanya macam mana? Mungkin sebahagian kecil daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ada kaitan dengan nur Muhammad ke Ustaz? Ya. Di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kena ambil ni, bab ini penting. Di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nur Muhammad itu ada dan diriwayatkan oleh para ulama. Antara ulama yang meriwayatkan perkara tersebut adalah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani di dalam kitab Kashful Ghaibah. Itu disebut pada bab yang pertama. Cuma ulama-ulama berbeza pandangan. Berbeza pandangan terhadap apa? Tentang apakah perkara yang pertama dicipta oleh Allah. Apa benda yang Allah pertama sekali cipta? Itu yang dikhilaf oleh para ulama. Menurut Imam Muslim disebutkan dalam riwayat beliau menyebutkan riwayat yang kuat adalah al-ma'un, air. Ada riwayat menyebutkan al-qalamun. Al-qalamun apa? Pen, pensel. Pen bagaimana? Bukan pen kat dunia ni, qalamun di langit sana. Ada pandangan juga mengatakan banyak as-sama, langit. Tapi yang kuat menyebut menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak bahas nur Muhammad panjang ke? Nak ke? Nak ke? Boleh? Baik. Disebutkan ada beberapa riwayat. Baik, saya ambil tesis ni. Ni kita bukan cokal yang kita ambil seperti jalan, bukan Ni kajian para ulama dan tesis dibuat dalam PhD. Bagaimana yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang boleh sebut nur Muhammad dia sensitif, dia ingat Syiah. Syiah punya nur Muhammad dia punya pasal lah. Kita punya pasal lah. Kita punya pasal dengan makna apa? Dengan syarahan kita. Jangan ikut mereka.
Mereka mengimani Sayyidina Ali itu pengganti kepada Rasulullah. Kita tidak. Kita tidak mengimani Sayyidina Ali ke tahap utusannya Allah, para Nabi, tidak. Sayyidina Ali kekal dengan sahabat, dan kita memuliakan Sayyidina Ali sekadar seperti para sahabat yang lain. Jelas? Baik. Satu riwayat tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur inilah yang dilihat oleh Jibril alaihi salam, dan beliau Jibril alaihi salam ini menanti nur ini yang kita sebutkan. Beliau telah, yakni Jibril alaihi salam, berselawat dengan selawat Jibril ataupun selawat sallallahu ala Muhammad selama 2000 tahun. Bukan sebanyak 2000 kali ya. Selama 2000 tahun. Berapa banyak tak tahu, tapi lamanya 2000 tahun. Malaikat Jibril kalau berselawat, dia tak makan dulu baru selawat. Kita makan dulu baru selawat. Dah lapar, makan balik. Tidak. Haus, minum air. Tidak. Malaikat tidak. Kerja mereka bagaimana? Sepanjang waktu mereka sallallahu ala Muhammad. Layaklah Jibril itu dipilih oleh Allah untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebut dalam riwayat Syekh Daud Al-Fatani meriwayatkan di dalam Kasyful Ghaibah bahawa ketika nur ini dipancarkan oleh Allah Ta'ala, yakni dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada sisi Allah. Sisi Allah dengan makna apa? Di langit. Allah tidak berjirim, berjisim, tidak ada arat, tidak bertakluk kepada makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis, tidak samanya Allah dengan makhluk. Maka bila saya sebut nur ini tak ada kena-mengena dengan Allah. Maksud dia bukan bercampur. Ada orang faham Nur Muhammad ni dia bercampur dengan Allah, maka Allah jadikan separuh daripada diri Allah Ta'ala jadi nur. Maka nur daripada zat Allah Ta'ala. Patut ada sebahagian kata nur inilah berkejar-kejaran dengan Allah di syurga. Ni riwayat mana saya tak tahu Nur Muhammad lah, dia makhluk, tidak sama dengan Allah. Muhammad Nutazak favorite ni bab ni. Maka kita sebutkan riwayat yang sebenar, Nur Muhammad terkecuali daripada zat Allah. Mana mungkin zat Allah adalah Tuhan, Rabb. Dia tidak menerima yang baharu, tidak. Nur Muhammad macam mana pun dia awal, dia tetap baharu. Yang qadim lagi azali adalah Allah. Jelas kan? Maka bila dikeluarkan nur ini di sisi Allah, maka ulama menyebutkan dengan nur inilah dipancarkan kepada seluruh alam. Maka daripada nur ini terpancarlah dalam riwayat setiap daripada tiang-tiang arasy Allah terdirinya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat nur yang sama juga dilihat oleh Nabi Adam alaihi salam lalu mendongak ke langit. Disebut dalam riwayat ketika itu mendongak ke langit kerana melihat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama tu bukan tulis macam kita ni. Nama bukan tulis macam kita. Teknologi langit ni tak main macam kita. Kita kalau nak tulis kena hajat pada pen dulu. Ada pen tak ada dakwat pun tak jadi juga. Kena ada dakwat. Kalau dakwat dia pun warna tak nampak juga. Kena ada dakwat yang jelas. Adakah di langit begitu? Tidak. Maka apa yang dilihat oleh Jibril, yang dilihat oleh Nabi Adam AS ni? Mereka melihat nur. Dan nur yang kita bahas di sini bukan nur yang kita lihat dekat spotlight lampu ni. Ini nur yang dipinjamkan, bekas cahaya. Cahaya yang sebenar di sisi Allah bukan begini. Bukan begini. Macam mana nak tengok ustaz? Mati dulu baru boleh tengok. Alam barzah pun tahu. Oh, ni ustaz cakap. Sebab alam ghaib kan. Itulah beza beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman ni lagi diberitakan benda ghaib lagi bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ragu-ragu kena taubat banyak.
Jelas? Ada masalah kamu dengan Nabi sebenarnya. Ni saya serius ni bab ni Nur Muhammad bukan main-main. Ini pembahasan yang tuntas oleh para ulama. Dan sewajarnya kita memperkuatkan riwayat ini. Ada 72 halaman. Kita ambil sebahagian kecil, boleh? Saya ambil riwayat daripada Syekh Daud dulu. Kenapa Syekh Daud? Orang lain tak terima, terpulang. Kita ambil kerana beliau adalah figur besar ataupun ulama yang menjadi rujukan para ulama terdahulu, bukan kita. Alah Ustaz, Syekh Daud je, bukan saya siapa. Kau siapa? Nak tanya sikit, kau tu siapa? Ada orang cakap macam tu dengan saya. Alah, Syekh Daud ni bukan ada apa pun. Ulama tanah Melayu. Itu kau yang cakap bang. Ulama dulu tak cakap Syekh Daud ulama Melayu. Syekh Daud ni ulama Mekah dulu, dan meninggal di sana, dan dikuburkan bersama dengan, bukan bersama, berhampiran dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bukan calon-calon orang tu boleh duduk situ tu. Tu nak beritahu tu orang Melayu Fatani. Dan Syekh Daud meriwayatkan perkara ini dengan jelas. Bab pertama dalam kitabnya, sebelum menceritakan bab lain, tanah yang diambil kepada Nabi Adam pun diliskan oleh Syekh Daud. Syekh Daud meliskan dalam riwayat 7 jenis. Ada riwayat kata mengatakan 14 jenis, tapi yang kuat kata 7 jenis tanah yang diambil kemudian dijadikan tubuhnya manusia bernama Adam. Baik, sebelum dijadikan tubuh ini, nur ini juga pernah diperlihatkan kepada seluruh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi 8.24. Boleh ke nak habis berapa ni? Boleh lewat sikit boleh Boleh ke Tuan Gusi? 15 minit lah boleh Baik, just nice Dan tak cuti di Bali ni Terima kasih banyak ramai yang ni. Semoga Allah kekalkan kita, amin. Tuan-tuan majlis ilmu ni kena berhajat. Lebih jauh waktu, lebih kurang majlis ini. Kita kena ingat akhir zaman tidak ada macam ni lagi. Salah satu tempat yang Allah dah ambil adalah benua Arab. Ni kita dah lihat sekarang. Baru nak duduk kena bom bang. Kita ada kena bom. Ada. Orang marah je tak datang. Kau kena bom. Kau tak datang kenapa kena bom masjid? Relevan. Engkau tak datang kenapa kena marah? Marah. Sebab apa? Sebab ni tak layak sebenarnya. Itu alasan tu tak kuat dengan Allah Subhanahu. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk istiqamah. Kita tak tahu sampai bila sampai bila kita mampu begini. Baik. Dan dikuatkan berapa riwayatnya daripada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ramai ulama'nya, Sufyan As-Sawri semualah. Baik. Satu lagi nota sekejap Baik. Dan disebutkan juga nur inilah yang diturunkan kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Semua para nabi terdahulu mendapatkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cambahannya daripada nur ini terpecahlah 124,000 para nabi. Datangnya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bab. Ada orang dia sensitif bab ini, dia cakap macam ni. Kalaulah nur ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berhajat kepada nur ini untuk menciptakan perkara lain. Dia kata macam tu. Maksudnya Allah bertakluk kepada nur ini baru boleh menciptakan perkara lain. Baik, fahaman begini salah. Fahaman begini salah. Ini nampak sangat tak berburu. Tak berburu. Allah kalau cipta, dia tak berhajat. Dapat? Allah cipta langit, dia berhajat untuk duduk di langit ke?
Oh, kalau dia berhajat sebelum langit dicipta, Allah duduk mana? Saya nak tanya. Ialah kalau Allah cipta langit, Allah berhajat pada langit untuk Allah duduk sebagai singgasananya Allah Ta'ala, maka sebelum dicipta langit, Allah duduk di mana? Tak ada fahaman ni tak ada kat sini Saya memang nak jumpa orang supaya kita dapat terangkan sebenar fahaman ini, supaya tidak disalah-ertikan. Maka kalau Allah menciptakan, maka Allah tidak berhajat pada perkara tersebut. Maka Allah boleh mengadakan setiap perkara dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan bahawa diadakan perkara ini mutlak baina kafi wan nun. Di antara Allah menyebut huruf kaf dan nun tersebut, iaitu kun, jadi. Adakah Allah bertakluk pada kun untuk menjadikan? Tidak. Hatta perkara kun, Allah nak kata jadi itu pun berhajat kepada Allah, bukan Allah berhajat pada perkataan tersebut. Baik. Berat ni bab Nur Muhammad ni. Dan disebutkan juga daripada nur inilah diletakkan kepada Nabi Yusuf AS, dan antara yang dipamerkan nur ini turun kepada Nabi Daud, maka mukjizatnya disebut oleh para ulama, jadilah merdunya suara Nabi Daud AS kerana barakahnya nur ini. Jelas? Daripada Allah. Jangan kita sandar dengan nur ni. Jelas? Nur ni tidak ada apa-apa, tidak ada kuasa, tidak boleh memberi mudarat, tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi apa-apa. Yang memberinya adalah Allah. Cuma kita bahaskan adalah kesan nur ini kepada para nabi. Dan nur ini jugalah para ulama menyebutkan didatangkan sepenuhnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pernah baca riwayat nur ini dipancarkan sehingga tidak mampu matahari untuk mendatangkan bayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah sebut Nabi Muhammad tidak ada bayang. Kenapa Nabi tidak ada bayang? Pandangan yang pertama yang kuat, kerana diri Nabi sendiri adalah nur. Nabi adalah cahaya. Macam mana cahaya lahir? Jangan fikir. Kau pergi fikir. Tak fikir. Tak payah fikir. Allah jadi begitu dah cantik dah. Saya nak fikir je Ustaz. Tak payah fikir banyak. Macam mana Allah jadikan jari baby dalam perut. Cuba cerita sikit. Dalam perut mak tu Allah jadikan jari-jari yang ada ni. Macam mana? Boleh syarah tak? Tak boleh Ustaz. Mana boleh? Allah je latih. Sama lah. Nur Muhammad pun sama. Allah datangkan nur tersebut pada diri Nabi. Itu mutlak hak Allah Ta'ala. Maka pandangan pertama, matahari tak mampu menaunginya Rasulullah. Maksudnya tidak mampu mengeluarkan bayang pada diri Nabi, kerana Nabi adalah cahaya. Dan kata guru kami, kerana nur yang terpancar pada diri Nabi ini menundukkan matahari yang memancarkan cahaya. Kita ni tak dapat haqaiq kerana kita tak tengok. Semoga Allah pilih kita dapat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nabi Yusuf diberikan nur ini dan disebut dalam riwayat, dan Nabi sini bagi tahu saudaraku Yusuf diberi kelebihan padanya separuh daripada kecantikanku ada kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kecantikanku dengan makna apa? Nur itu. Nur tersebut. Bila saya sebut nur, nur inilah kalau nak kait dengan relevan adat kita ni, maksudnya apa? Subjektif. Ketenangan wajah tersebut, itu boleh kata nur. Wibawa, karisma melihat seseorang tadi, boleh dikatakan nur. Ada orang muka tak cantik, tapi kalau melihatnya manis, kalau tengok dia tenang asyik. Betul? Ada ke macam tu? Ke tak dia jumpa lagi? Beratlah beratlah tu. Paling kurang kena lihat pada pasangan kita. Sebab tu Allah ajar dalam Quran. Allah ajar.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun dengan makna yang lebih dalam. Apa dia? Ya Allah, jadikan hablana, kami mohon, kami tuntut, kami sungguh-sungguh memohon kepadamu, hablana, min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan zuriat kami, qurrata a'yun dengan makna apa? Sejuk mata hati batin kami. Ini kemuncak. Cinta yang paling sempurna adalah sejuk mata hati, bukan sejuk mata zahir. Sejuk mata zahir disebut oleh para ulama itu adalah keamanan ataupun keseronokan awaliyah. Awal-awal tu ya, cantiknya dia, sebelum tidur tengok gambar sama dia senyum kat aku lah. Gambar tu senyum kan, dia senyum, terasa. Itu awal-awal. Lama kelamaan jemu tak? Ya, jemu. Disebutkan oleh guru kami juga, ni jangan marah, jangan marah saya ni. Kata guru kami, sebanyak mana wajah kita dipamerkan kepada mereka yang bukan mahram, yang bukan ajnabi bagi kita, mahram kita, sebanyak itulah nur diambil oleh mereka. Satu perempuan kalau nak mani cantik, jaga wajah mereka. Jaga wajah, lain nur dia. Sama dengan kita, laki pun sama juga. Bagaimana nak jaga